Ha? Dia sanggup pecah belahkan ahli-ahli UMNO dalam parti UMNO tu sendiri. Asalkan cita-cita dia berjaya. Apa cita-cita dia? Dia nak tengok Pak Lah tumbang. Sebab apa dia nak tengok Pak Lah tumbang? Sebab Pak Lah tak mahu ikut cakap dia. Kalau kau ikut cakap aku, kau boleh jadi Perdana Menteri lama sikit. Aku akan sokong kau. Tapi kalau kena aku, kau tak ikut, kau turun lah. Jadi akhirnya Pak Lah pun tumbang. Letak jawatan, naik Najib. Permulaan Najib dilantik sebagai Perdana Menteri, maha puji-pujian daripada Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad pun kata apa? Inilah anak generasi Tun Razak. Saya amat berterima kasih dan terhutang budi kepada almarhum Tun Razak. Kerana almarhum Tun Razak lah yang mencadangkan saya menjadi Perdana Menteri, kata Mahathir Mohamad. Almarhum Tun Razak banyak membela nasib Melayu. Dia membuka tanah-tanah rancangan Felda. Ini jasa almarhum Tun Razak. Mahathir. Dan sekarang saya yakin dengan Najib Razak yang boleh menjadi Perdana Menteri yang mewarisi perjuangan ayahnya Tun Razak. Dia puji habis-habisan Najib waktu itu. Kan? Kita tahu bila dia puji seseorang tu adalah bendanya. Kan? Seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa itulah saudara, bila dia memuji Najib Razak, dia menyuarakan sekali lagi kepada Najib Razak supaya meneruskan hajatnya, cita-citanya, nazarnya untuk melihat Jabatan Bengkok itu berjaya. Sibuk dia dengan Jabatan Bengkok tu. Kan? Tapi Najib Razak dah tak layan. Datuk Najib tak layan, dan banyak lagi projek-projek yang dia nak kepada kroni-kroni dia tidak dilayan oleh Datuk Seri Najib. Dan yang paling dia marah dengan Datuk Seri Najib apabila dia minta Najib memberikan perakuan dan sokongan kepada anaknya Mukhris untuk menjawat jawatan naib Presiden UMNO. Sebab bagi Mahathir, kalau aku tak dapat jadi Perdana Menteri, aku dah berhenti jadi Perdana Menteri, kalau boleh biarlah generasi Kerala ini terus menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab itu dia mencadangkan kepada Najib supaya Najib selaku Presiden UMNO memberikan sokongan terbuka kepada anaknya Mukhris bertanding jawatan naib Presiden UMNO. Ini cerita dia. Mana saya tahu? Najib Razak sendiri mendedahkan dalam satu interview. Dia mendedahkan kenapa Mahathir begitu marah dengan dia. Sebab dia kata, Mahathir mahu saya, Presiden UMNO, menyokong secara terbuka anaknya Mukhris memenangi jawatan naib Presiden UMNO. Kata Datuk Seri Najib, saya bukan tak mahu sokong. Saya tidak ada masalah dengan Mukhris. Tetapi dalam hierarki ataupun dalam adat resam Parti UMNO ni, kalau nak bertanding naik presiden, biasanya mereka ini dah menang dalam majlis tertinggi. Kena masuk majlis tertinggi dulu. Menang jawatan majlis tertinggi, barulah ada kelayakan untuk bertanding naik presiden. Walaupun bukan jadi undang-undang. Tetapi dah jadi kebiasaan dalam parti tersebut. Kamu nak bertanding naik presiden, jawatan nombor 3 tertinggi dalam UMNO, takkanlah majlis tertinggi pun kamu tak lepas. Kena lepas itu dulu. Sebab itu Najib tidak mahu menyokong Mukhris. Waktu itu adalah pemimpin parti lain yang bertanding naik presiden. Dan Mukhris masuk dan akhirnya Mukhris tewas di dalam pemilihan tersebut dan Najib tidak membantunya, tidak berkempen untuk dia. Tidak berada dalam tim Najib Razak. Dan Mukhris tewas. Kecewalah Mahathir Mohamad kerana Najib tidak mengiktiraf anaknya bertanding jawatan naib presiden. Maka dia begitu kecewa sekali dan dia merasa dendam kepada Najib dan dia mencari jalan bagaimana pula nak jatuhkan Najib sebagai Perdana Menteri. Ini perangai Mahathir Mohamad. Kita nak bagi tahu Haji Hadi, jangan bangang sangat berkawan dengan orang perangai macam ni. Hidup dia, kerja dia nak mengarah orang, kerja dia nak memecah belahkan orang, bukan saja parti. Di luar, parti dia sendiri pun dia akan pecahkan kalau orang tu tak menyokong
ataupun tidak mengikut kehendak dia. Ini perangai Mahathir Mohamad. Sebab tu, percayalah wahai PAS. Kalau semakin rapat kamu dengan Mahathir, semakin rapat hubungan kamu dengan Mahathir, bermakna semakin rapat kamu dan semakin dekat kamu dengan kehancuran. Kami dah rasai. Keadilan dah rasa. DAP dah rasa. Bersama dengan parti. Dengan bersama dengan Mahathir ni, kami dah rasa. Tapi bak kata orang, sesuai lah. Kan? Sesuai lah. PAS pun ada kurang macam dia juga. Kurang macam Mahathir juga Haji Hadi ni. Nak tengok siapa belik siapa. Mahathir, Haji Hadi. Mahadi. Kan? Nak tengok siapa lebih cerdik dan siapa lebih bangang. Nak sebut pasal proklamasi Melayu. Penyatuan Melayu kononnya. Tetapi kamu memilih seorang tokoh yang terbukti, yang punya sejarah, orang yang memecah belahkan Melayu, iaitu Mahathir Mohamad. Bila dia marah, Najib tidak menyokong anak dia di dalam pimpinan UMNO. Waktu itu dia dah mula mengatur gerakan untuk menjatuhkan Najib sebagai Perdana Menteri. Saudara masih ingat lagi deklarasi rakyat? Siapa yang usahakan, siapa yang asaskan? Bukan Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan, saudara. Waktu itu kita tidak ada hubungan. Pakatan Harapan waktu itu tidak ada hubungan pun dengan Mahathir. Parti Bersatu pun tak wujud lagi waktu itu. Tapi Mahathir melancarkan deklarasi rakyat. Macam mana dia lancarkan proklamasi ni lah. Proklamasi ni. Dia lancarkan deklarasi rakyat. Di dalam deklarasi rakyat itu, kalau sekali waktu itu ramai rakyat yang tertipu lah. Mana yang tanda tangan deklarasi rakyat, mereka menyangkakan bahawa ini satu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tetapi apabila saya sendiri, dia kempen di seluruh negeri dia buat sampai ke Pahang. Saya sendiri bila saya nak sign, saya baca rupa-rupanya dalam deklarasi rakyat itu bukan bermatlamat untuk menjatuhkan Barisan Nasional, tetapi matlamatnya adalah untuk menjatuhkan Najib Razak sahaja. Dalam deklarasi rakyat itu, tujuannya hanya semata-mata untuk nak menjatuhkan Datuk Seri Najib. Bukan nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Rupa-rupanya Mahathir waktu itu dia masih lagi bercadang nak kekal dalam UMNO. Kalau boleh nak masuk balik dalam UMNO, tetapi nak jatuhkan Najib. Itu saja matlamat dia. Dalam kepala otak dia itu je. Sebab apa nak jatuhkan Najib? Sebab Najib tak ikut cakap dia. Itu je. Maka deklarasi rakyat dilancarkan. Dapat sambutan? Tak dapat sambutan, saudara. Walaupun dikatakan deklarasi rakyat itu dihantar ke istana, siapa nak layan Mahathir? Kelas setakat deklarasi rakyat yang ditandatangani oleh puluhan ribu pun dikata 1 juta. 1 juta. Tapi ada puluhan ribu pun yang betul-betul tantangan. Dalam itu cita-cita dia nak jatuhkan Najib Razak saja. Maka tidak dapat sambutan. Yang paling menariknya, Pakatan Harapan juga tidak terlibat sama sekali dalam kempen deklarasi rakyat. Kepimpinan Pakatan Harapan membuat keputusan bahawa kita tidak perlu campur dalam kempen deklarasi rakyat ini kerana kempen ini berbentuk peribadi. Pakatan Harapan berjuang bukan untuk kepentingan peribadi mana-mana pimpinan. Kita berjuang untuk menjatuhkan kerajaan yang memerintah ketika itu. Kita bukan mensasarkan kepada batang tubuh Najib Razak semata-mata. Tetapi kita tumbangkan kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Sebab itu kita tak layan deklarasi rakyat. Hanya beberapa individu saja dalam Pakatan Harapan yang ikut serta. Tidak mewakili parti, tidak mewakili Pakatan Harapan. Atas individu adalah 2-3 orang yang ikut. Dan ternyata tidak dapat sambutan. Nak buat program ceramah pun tak boleh, tak dapat sambutan. Tidak ada kekuatan. Maksudnya Mahathir sebenarnya tidak ada pengaruh. Ramai yang kata Mahathir ini punya pengaruh yang besar di kalangan orang Melayu. Kalau betul dia ada pengaruh yang besar di kalangan orang Melayu, sebab tu dia melancarkan deklarasi rakyat akan membangkitkan sentimen Melayu untuk bersama dengan beliau. Tapi ternyata gagal. Ternyata gagal, saudara. Maknanya dah tak ada dah pengaruh Mahathir ni di kalangan orang Melayu. Jauh sekali di kalangan bangsa lain. Di kalangan orang Melayu pun dah tak ada. Sebab itu deklarasi rakyat gagal.
Tetapi Mahathir ni orang bijak. Ya? Bijak tetapi jahat. Dia memang bijak otak dia. Licik politik dia, tetapi dia jahat. Ini pernah disebut oleh Almarhum Tunku Muhyiddin Aziz. Dia mengakui bahawa Mahathir adalah seorang pemimpin yang bijak. Ya? Mengatur ekonomi dan sebagainya, tetapi sifat dia, ya, kronisme, nepotisme dan sebagainya, itu yang mencemarkan. Ya? Allah anugerahkan dia kebolehan berfikir, ya, mempunyai wawasan dan sebagainya, tetapi dia tidak pergunakan, ya, apa yang Allah berikan kepada dia. Sifat dendam dia, sifat tidak boleh melihat orang lebih daripada dia, sifat tidak boleh melihat ada pemimpin yang berbakat. Kalau boleh dia nak jadi ketua dalam negara ini sampai dia mati. Ya, sampai dia mati kalau boleh. Sebab tu dia tak boleh lihat orang lain, pemimpin muda yang berbakat. Dia akan pancung awal-awal. Dia akan pancung awal-awal. Ini macam kisah Hang Nadim. Ada anak muda yang nak tunjuk cerdik sikit, dibunuh awal-awal. Ini sejarah Hang Nadim baru. Tak boleh ada orang bakat sikit, akan dipancung oleh Mahathir Mohamad. Jadi, deklarasi rakyat gagal. Dia tidak berhenti di situ. Dia masih berjalan otak dia, proses dalam otak yang jahat ni, berjalan dan akhirnya dia dapat peluang di mana dia tunjuklah bahawa dia telah insaf. Dia tunjuklah bahawa dia ni seorang manusia yang tua, ya, dia yang nak mampus dan nak insaf. Maka dia tunjuklah dia baik-baik untuk menyertai Pakatan Harapan. Dia tubuhkan Parti Bersatu untuk join Pakatan Harapan. Ya, waktu itu Pakatan Harapan sebut apalah? Reformasi. Dia pun sebut reformasi. Atas pentas. Ni lakonan Mahathir ni. Nak join Pakatan Harapan, nak tunjuk depan pemimpin Pakatan Harapan bahawa dia dah berubah. Ini Mahathir baru. Ya, Mahathir baru. Mahathir 2.0. Seorang Mahathir yang dah baik. Dia nak tunjuk macam tu. Sebab tu atas pentas bila orang kata reformasi, dia pun reformasi. Orang kata lawan, dia tak lawan. Dia pun dia tak lawan, dia tak lawan. Drama dia. Kan? Berjaya tak? Berjaya, saudara. Berjaya. Kita husnuzan. Ya? Kita terutamanya dalam Parti Keadilan ni diajar oleh Dr. Senam Ibrahim husnuzan, berbaik sangka. Maka kita pun terima dia sebagai calon Perdana Menteri. Atas sifat bersangka baik. Sebab manusia ni kalau dia jahat macam mana pun, kalau dia nak buat baik, bagilah peluang dia tunjuk baik. Ya, sekali lah. Jangan bagi banyak kali. Sekali. Ya, maka kita pun bagi peluang. Walaupun ramai waktu itu pejuang-pejuang reformasi mengingatkan pimpinan bahawa hati-hati dengan Maha Firaun ini. Ya, hati-hati. Dan parti yang lambat buat keputusan waktu itu untuk menerima Mahathir adalah Parti Keadilan. Ya, kita kena minta restu daripada Anwar Ibrahim dalam penjara. Kena minta pandangan dia. Ya. Lambat kita buat keputusan. Parti-parti lain dalam komponen semua dah bersedia. Ya, tidak ada masalah. Ya, cuma tunggu keputusan Parti Keadilan. Dan Parti Keadilan akhirnya mendapat restu dan Anwar Ibrahim seperti biasa. Dia tidaklah menyatakan dengan bagi tegas, okey terima. Tegas pun tidak, menolak pun tidak. Tapi kebenaran yang diberikan oleh Dr. Senam Ibrahim itu dengan penuh hati-hati. Kalau kita baca surat yang dikeluarkan dari penjara waktu itu adalah pesanan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tentang bagaimana kita bekerjasama dengan seorang yang pernah, ya, menjadi sejarah, ya, menjatuhkan beliau sebagai seorang individu dan juga menzalimi sebagai sebuah parti politik. Bagaimana orang diktator ini, ya, yang kita lawan puluhan tahun, kita nak angkat dia sebagai Perdana Menteri. Jadi banyak peringatan yang diberi oleh Datuk Senam Ibrahim. Tak mudah dia nak terima. Dia selalu sebut kesalahan Mahathir terhadap diri dia peribadi tidak ada masalah. Tetapi yang dimimbangi oleh Anwar adalah perbuatan Mahathir, bukan terhadap dirinya lagi sekali, tetapi perbuatan Mahathir akan menjahanamkan negara. Ini pesanan Datuk Senam Ibrahim sebelum Parti Keadilan membuat keputusan menerima Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. Jadi berjaya watak dia. Ni bijaknya Mahathir. Buat jahat memang dia bijak. Berjaya. Walaupun mendapat kesangsian daripada Datuk Senam Ibrahim. Tapi apa daya Datuk Senam Ibrahim berada dalam penjara. Paling kuat Datuk Senam Ibrahim boleh bercakap dan memberi peringatan kepada pimpinan. Kalau dia berada di luar, kita pun tak letak dia sebagai list Perdana Menteri.
Sudah pasti Anwar akan terus naik. Masalahnya Anwar berada di dalam. Pilihan lain yang ada, maka pandangan parti politik kata bagilah dia ada pengalaman. Dia pun dah insaf nampaknya. Kan? Mahathir dah insaf, dah baik dah. Jadi pun kita terima. Tapi jenis orang tua kutuk ni, tak tahu sedar diri, tak tahu berterima kasih dan takkan pernah insaf selagi nyawanya tidak dicabut. Akhirnya dia buat apa? Dia sikit demi sedikit mencemarkan nama Pakatan Harapan. Dia Perdana Menteri. Ya? Partinya hanya dah menang 13 kursi parlimen saja dalam PRU. Ya? Sepatutnya dia bersyukur berkali-kali. Dia kena sujud berkali-kali syukur. Sebab dia jadi Perdana Menteri walaupun 13 kursi parlimen. Waktu tu kalian 40 lebih. DAP pun banyak. Amanah pun banyak kursi yang menang. Tetapi dia hanya 13. Tapi dia boleh jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia bersyukur berkali-kali. Dan sebagai tanda terima kasih dia kepada parti-parti yang memberi penghargaan kepada dia untuk jadi menteri, sepatutnya dia bekerja kuat. Bentuk negara, majukan negara. Laksanakan cita-cita kita untuk melakukan reformasi itu. Cuba laksanakan. Tetapi tidak. Sebab niat dia nak jadi Perdana Menteri bukan untuk nak melakukan reformasi. Mana mungkin seorang diktator mahu lakukan reformasi, kerana musuh reformasi itu adalah diktator. Musuh diktator itu adalah reformasi. Tak mungkin saudara. Ya? Sebab itu dia sentiasa mencari jalan, mission otak dia dalam pemikiran kepala otak dia yang dah tua, semakin tua itu masih lagi berfungsi untuk melakukan kejahatan. Maka dia merancang dan terus merancang agar menjatuhkan imej nama Pakatan Harapan sehingga Pakatan Harapan dikenali waktu itu sebagai Pakatan Hancing. Sebab kepimpinan Mahathir sengaja mencemarkan nama Pakatan Harapan. Manifesto bukan kitab suci. Ini satu perkataan dalam parlimen secara terbuka yang melukakan hati kita. Dia pernah sebut reformasi boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, tidak semestinya Anwar Ibrahim. Dia pernah sebut. Sebab dia tahu nama reformasi dalam Malaysia ni, bila sebut reformasi, orang kata bayang tokoh reformasi dalam penjara itu, iaitu Anwar Ibrahim. Jadi Mahathir tak mahu orang mengingat Anwar Ibrahim, maka dia kata reformasi ini boleh dilakukan oleh mana-mana orang, tidak semestinya Anwar Ibrahim. Tengok kenyataan demi kenyataan dikeluarkan untuk melukakan hati kita. Sebenarnya siapa yang mampu lakukan reformasi dalam negara kita? Cakap mudah, lakukan perubahan, semua orang boleh cakap. Tapi siapa yang ada komitmen untuk melakukan dia? Sebab tu saya selalu sebut, reformasi dalam negara ini tak ada orang lain boleh lakukan, kerana kunci reformasi itu berada di tangan Anwar Ibrahim. Dan hari ini dia cuba buat. Walaupun kerajaan hari ini bukan kerajaan 100% Pakatan Harapan. Walaupun kerajaan hari ini bukan kerajaan 100% milik Parti Keadilan. Ini kerajaan perpaduan yang memiliki 19 parti. 19 parti di dalamnya. Sudah pastilah ada berbagai-bagai kehendak dasar parti-parti yang ada, yang perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk hormati. Bagaimana dia lakukan reform dalam keadaan begini? Tapi kalau dia mampu lakukan walaupun sedikit, bagi saya itu satu kejayaan yang besar. Ini yang amat ditakuti oleh Mahathir Mohamad. Sebab itu, daripada semenjak dia jadi Perdana Menteri, dia cuba halang Anwar Ibrahim untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Dengan apa cara sekalipun. Dengan putar belit kenyataan dia, dia cuba menyejukkan suhu. Waktu itulah ramai dah bertanya bila Tun nak letak jawatan. Sebab dalam perjanjian Pakatan Harapan waktu itu, bahawa selepas Mahathir Mohamad, apabila Anwar Ibrahim dibebaskan, diberi pengampunan dan dibenarkan berpolitik, menang pilihan raya sebagai ahli parlimen, maka waktu itu Mahathir kena letak jawatan dan angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Walaupun dalam perjanjian itu tidak letakkan tarikh. Tak ada tarikh, saudara. Yang betul, tak ada tarikh. Tetapi semangat perjanjian itu secara jelas menyatakan bahawa dia akan letak jawatan apabila Anwar kembali berpolitik. Tetapi dia tidak lakukan. Walaupun Anwar waktu itu menang
di Parlimen Paulison. Dibiar, disenyapkan. Bahkan dia mengeluarkan kenyataan demi kenyataan untuk menunjukkan kepada orang dia masih berminat untuk memegang jawatan itu bagi tempoh yang lebih lama. Ada kata 2 tahun. Itu tidak ada dalam perjanjian 2 tahun. Tetapi 2 tahun itu datang daripada mulut Mahathir sendiri. Dia menjanjikan bagi dia tempoh 2 tahun. Selepas itu berubah. Lepas Apex. Dia nak minta lepas Apex. Dan banyak peristiwa-peristiwa selepas itu menunjukkan bahawa Mahathir sengaja untuk mencari jalan, menjatuhkan Ganjar Perhata Harapan supaya itulah satu-satu cara untuk menyekat Anwar jadi Perdana Menteri. Hinggakan dia terpaksa membuat pilihan yang paling sukar mungkin dalam politik dia. Tapi dia terpaksa lakukan. Kalau kita tanya jujur dengan Mahathir, apakah tindakan dia paling sukar dan paling menyedihkan dalam sepanjang kerjaya dia, dia pasti akan kata iaitu tindakan dia meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan kerajaan PH jatuh. Itu peristiwa yang mungkin kalau nak sedih pun, tapi dia terpaksa lakukan. Walaupun menyedihkan diri dia sebagai ahli politik, dia terpaksa lakukan hanya tidak mahu melihat Anwar jadi Perdana Menteri.